Okey, hai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam hormat, saya Nizam Malik dan sekarang kita berlangsung secara live di Facebook page Nizam Malik. Selamat malam. Apa khabar anda semua? Harap anda semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di mana sahaja anda berada. Okey, dan sudi untuk join sesi live bersama dengan saya malam ni. Seperti yang dijanjikan, tadi saya ada buat satu posting di Facebook page Nizam Malik. Saya cakap saya nak live malam ni. Dan macam biasalah kita nak borak-borak berkaitan dengan saham. Jadi kepada anda semua yang berminat tentang saham, mungkin anda seorang pelabur dan trader saham di Bursa Malaysia, ataupun anda yang baru nak menceburi dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia ni, so anda boleh join sesi live sekarang, dan kita akan spend masa mungkin dalam 40 minit mungkin ataupun 1 jam. Tengoklah berapa ramai yang join sesi live saya malam ni untuk kita borak-borak santai tentang saham. Jadi topik malam ni adalah Ask Me Anything About Saham. Jadi saya nak invite anda untuk tanya saya soalan tentang apakah isu yang anda hadapi dalam saham ni. Apa sahaja persoalan anda. Jadi anda boleh tuliskan dekat ruangan komen dekat bawah ni. Dan insyaAllah saya akan jawab satu persatu. Based on pengalaman saya dalam saham ni. Jadi semoga apa yang saya buat ni akan memberi manfaat kepada anda yang menonton lah. Jadi first of all saya nak mohon anda respon dulu di ruangan komen di bawah. Adakah anda dengar suara saya dengan jelas? Adakah line internet kita okey? Kalau jelas, komen jelas. Kalau kalau clear, komen clear. Then kalau okey semua ni, kita boleh mulakan sesi live kita pada malam ni lah. Alright. Jadi tolong komen jelas dekat ruangan komen. Saya nak bacakan nama siapa yang dah join sesi live ni. Kita ada Alan Eng Koi Lun is watching, Fiza Syafiq, Azani Saifi, Tayala Ruban, Josu Iyi, Rozinah Napia, Azani Saifi. Waalaikumsalam dan selamat malam Tuan Nizam Malik. Terbaik bos. Kirat, terima kasih. Abdul Ghafur is watching, Nazri Embong, Yasir Arafat, salam TNM dan semua. Siapa ni? Fiza Syafiq, Assalamualaikum Tuan. Alhamdulillah jelas. Alright, bagus. Hamizi Ibrahim is watching, Tengku Azman is watching, Razinio jelas. Azani Saifi loud and clear. Tuan. Alright. Nur Hadibah Fauzi is watching. Adi Daya is watching, Jeff Ma. Assalamualaikum warahmatullahi Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni nama siapa ni? Saya tak boleh nak baca nama ni. Bahasa Russia tak boleh nak baca nama. Josu Iyi. Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tengku Azman. Selamat malam Tuan Nizam. Bacok Kelantan clear. Alright. Alhamdulillah ada orang Kelantan sini Orang Kelantan. Set-set orang Kelantan main masuk semua. Alright. Nak cerita sikit pasal Kelantan ni. Baru-baru ni saya ada tertonton lah satu video daripada YouTuber terkenal dekat Malaysia, Syahmi Shazli. Syahmi Shazli. Dia ada buat satu video review dia makan sate Wak Yu dekat Kelantan, kat Kelantan kan. Jadi saya tengok dia buat dia punya review tu. Memang terliur nak makan sate Wak Yu dekat Kelantan tu kan. So saya ni adalah peminat sate. Lepas tu saya pun peminat Wak Yu juga. Dan lepas tu saya tak pernah makan lagi sate Wak Yu. So kalau nak cerita pasal sate ni, sate favourite saya adalah sate kajang. Saya minat sate kajang. Saya dah try macam-macam sate lah dekat Malaysia ni. Tapi sate kajang yang paling terbaik lah bagi saya. So sate kajang ni dia punya daging dia tebal.
Okay, kemudian dia ada macam resepi dia tersendiri. Okay, dia berbeza dengan sate-sate yang lain. Lepas tu dia punya dia punya daging dia lembut. Lepas tu dia ada pilihan daging ayam, daging lembu ada, daging arnab ada. Saya paling minat daging arnab lah. Tapi dia mahal sikit. Okay, alright. Cerita sate pula, tak pasal-pasal malam ni Okay, alright. So okay, alright. Siapa lagi bersama dengan saya? Rozina Napiah, suara dan gambar jelas. Okay, terbaik. Muhammad Hazrin, Sulaiman Leman Ahmad, Salam Sifu, alright. Rahul Khan, Bato Permata, Assalamualaikum. Tuan Malik, malam nak ceria. Suhat. Apa tu Suhat? Sihat kot, Sihat, dia takut typo tu. Suhat, sihat jadi Suhat, tak apa. Jangan sunat, sunat lain. Okay, right. Nuraini Ani is watching. Eli ceria. Fariza Abdul Rahim. Ni kalau tak silap ni student saya ni. Okay, Aziawati binti Selamat is watching. Okay, right. So, terima kasih kepada anda yang sedang menonton secara live bersama dengan saya. Okay, anda sedang menonton sesi Facebook Live. Okay, yang dikendalikan oleh saya sekarang ni secara live. Jadi, anda sedang menonton live ni. Saya bercakap ni. Anda tengah buat apa dekat rumah, saya tengah bercakap dengan anda lah dalam sesi live ni. Okay? Jadi, malam ni kita nak buat sesi Ask Me Anything, okay, tentang saham. Okay, jadi kalau anda ada apa-apa soalan berkaitan dengan saham, feel free untuk tuliskan soalan anda dekat ruangan komen. Okay, tentang apakah isu yang anda hadapi, isu masalah yang anda hadapi bila nak buat saham lah. Okey, jadi kita nak cerita tentang saham ni. Alhamdulillah saya dah terlibat dalam saham ni pada tahun 2014, sejak tahun 2014, di mana sebelum tahun 2014 ni saya tak kenal saham, saya tak tahu kewujudan saham, saya tak tahu orang biasa macam kita boleh beli saham dan menjana pendapatan melalui saham. Okay, dan saya juga dulunya adalah seorang yang skeptikal tentang dunia pelaburan dan juga saham ni. Okay, sebab saya tak tahu saham tu macam mana, pelaburan ni macam mana lah. Jadi bila saya mendalami ilmu tentang saham, jadi Alhamdulillah saya Alhamdulillah jumpa dengan ilmu yang betul tentang saham. Okay, saya ada mentor saya yang mengajar saya tentang saham dan saya komit dalam proses pembelajaran. Dan Alhamdulillah saya dapat menjana income melalui pasaran saham. Okay? Dan Alhamdulillah banyak perkara yang berubah dalam hidup saya sejak saya mengenali dunia saham. Okay? Dengan saham lah saya dapat Dengan saham saya dapat travel ke luar negara. Saya dapat pergi ke Beijing, China. Saya pergi ke Korea, Seoul, Korea. Pergi dekat Mekah untuk umrah. Okay, saya dapat pergi ke Bandung, Indonesia untuk bercuti jalan-jalan dengan family. Okay, so banyaklah perkara. Saya dapat resign daripada kerjaya saya sebagai seorang pegawai farmasi pun sebab saya mengenali dunia saham lah. Okay, jadi pelaburan saham ni adalah satu perkara yang menyeronokkan dalam kehidupan saya. Okay, jadi saya secara terasa terpanggil untuk sharekan sedikit ilmu dan pengalaman saya dalam dunia saham ni kepada orang yang nak belajar tentang saham, yang nak tahu macam mana cara yang betul untuk jana pendapatan melalui saham. Sebab masa saya nak terlibat dalam saham dulu kan, saya tercari-cari ilmu saham ni. Saya tercari-cari ilmu saham dan saya mengharapkan orang yang dah berjaya buat profit dalam saham, okay, sanggup untuk share dengan saya macam mana cara dia buat profit dalam saham ni. Okay, dan saya nak belajarlah caranya. Okay, so saya sanggup bayar masa tu untuk belajar sebab saya nak dapat bimbingan supaya saya tak lakukan saham ni dengan cara yang salah. Okay, jadi Alhamdulillah saya jumpa dengan mentor yang betul dan saya komit dan rezeki saya dapat buat saham ni dengan betul lah daripada langkah pertama saya. Okay, selain tu juga kepada anda yang mungkin baru follow saya, yang tak kenal saya, okay, saya juga adalah seorang penulis buku. Okay, saya ada buku publish book iaitu 79 soal jawab saham bersama Tuan Nizam Malik. So buku ni adalah buku yang saya compile segala soalan yang saya terima daripada sesi Facebook Live macam ni,
Okay, daripada soalan-soalan student saya yang belajar saham, dan kebanyakan soalan-soalan yang saya terima ni soalan yang berulang-ulang, okay, dan soalan yang lebih kurang sama, okay, walaupun orangnya berbeza-beza. Jadi jawapan saya compilekan dalam buku ni, jadi dia berbentuk soal jawab. Okay, so kalau anda tengok buku ni, okay, so contoh kat atas ni, soalan dia dekat atas, jawapan dia dekat bahagian bawah ni. So jawapan dia adalah daripada saya. So maksudnya bila saya jawab soalan tu dalam bentuk video, dan kita transcribe video tersebut dan kita compile. Jadi buku ni, apa yang bestnya adalah dia ibarat macam sesi soal jawab saya bersama dengan orang yang tanya saya pasal saham, dan ia ibarat macam anda baca seperti saya bercakap. Dia bukan macam buku teks ke apa kan. Dia bukan nota dan sebagainya. Dia adalah sesi soal jawab, dan cara penyampaian buku ni adalah lebih kepada macam saya bercakap dengan anda lah. Jadi dia sangat istimewa buku ni, di mana saya menjawab persoalan-persoalan yang bermain di fikiran orang yang nak terlibat dalam saham lah. Okay, jadi buku ni adalah kita publish pada tahun 2021 lagi. Okay, dan insyaAllah kita akan ada second edition. Kita akan improve ni. So kita akan ada cover yang barulah nanti. Okay, so insyaAllah coming soon, kita akan ada improvement lah dalam publish book. Dan of course saya nak publish lebih banyak buku lagi tentang saham. Okay, sebab saya percaya ramai orang minat dengan buku saham, minat dengan nak baca, okay, nak ilmu tentang saham. Okay, jadi insyaAllah saya akan luangkan masa untuk menulis lebih banyak lagi tentang ilmu-ilmu saham. Okay, dan pengalaman saya dalam dunia saham ni dah dekat hampir 9 tahun, 10 tahun. Okay, jadi saya harap ianya akan memberi manfaat kepada orang ramai nantilah, insyaAllah. Okay, alright, jadi itu sedikit sebanyak tentang saya. Okay, jadi salam perkenalan kepada anda yang tak pernah kenal saya. Okay, jadi semoga anda boleh follow saya di Facebook page Nizam Malik ni. Okay, dan anda mendapat inspirasi, mendapat semangat untuk terlibat dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, alright, so itu sedikit sebanyak tentang introduction tentang saya. Okay, jadi saya nak mulakan sesi live ni. Kita dah start live ni dah dekat 13 minit saya live. Okay, lebih kurang 13 minit. Jadi saya nak terima soalan anda. Apakah sekiranya anda ada peluang untuk jumpa saya dan anda tanya saya kepada saya soalan, apakah soalan yang anda nak tanya? Okay, jadi saya nak gunakan ruang ni untuk menjawab apa sahaja persoalan anda tentang saham. Okay, dan saya cuba sedaya upaya saya untuk jawablah. Kalau saya tahu jawapan dia, saya jawab. Kalau saya tak tahu, saya beritahu yang saya tak tahu. Dan ada soalan yang saya tak boleh nak jawab, saya akan beritahu saya tak boleh jawab soalan tersebut dan kenapa saya tak boleh jawab soalan tersebut. Okay, jadi jom tuliskan seberapa banyak soalan dekat ruangan komen sekarang. Okay, dan saya akan get ready untuk jawab soalan-soalan anda. Okay, alright, dan jangan lupa untuk klik like, klik love dan klik button share. Sambil anda mendengar ni, sambil anda menonton saya yang comel lote ni, okay, so anda klik like, klik like dan klik love banyak-banyak dekat sini. Jangan berhenti untuk tekan klik like dan klik love, tekan je. Dekat sini ada button like dan love, tekan like love, gitu. Okey, dan sambil tu juga anda boleh klik button share supaya lebih ramai lagi rakan-rakan kita boleh join sesi live pada malam ni, dan bersama dengan kita nak meramaikan lagi umat-umat yang nak belajar saham. Okey, alright. Eli Ceria, Encik Nizam, nak mulakan pelaburan berapa ribu? Ya, teringin tapi duit saya sedikit. Okey, Eli Ceria. Kejap lagi saya jawab soalan tu. Okey, Ayu Maria Maisarah, baru ada masa nak follow. Alright, terima kasih kerana ada masa nak follow. Okey, alright. So, saya nak jawab soalan Eli Ceria. So, nak mulakan pelaburan berapa ribu? Ya, teringin tapi duit saya sedikit. Okey. So, macam ni. Bila kita nak mulakan langkah dalam saham, kita kena buka akaun CDS dulu. Akaun CDS ni adalah akaun yang membolehkan kita membeli dan menjual saham di pasaran saham Bursa Malaysia. Jadi kalau tak ada akaun CDS, tak boleh beli saham, tak boleh jual saham. So kena ada akaun CDS.
Dan kos nak buka akaun CDS ni memang tersangatlah mahal. Okay, so bukannya mudah juga untuk buka akaun CDS ni sebab dia mahal. Berapa harga berapa fee untuk buka akaun CDS? Jawapan dia adalah RM10. RM10 nak buka akaun CDS. Jadi itulah yang susahnya sebab harga dia RM10. Jadi mahal nak buka akaun CDS ni, jadi memang susah sikit lah nak mulakan langkah dalam saham sebab mahal. Lepas tu kan, kalau anda nak buka akaun CDS secara online, boleh. Contohnya anda malas nak keluar rumah, nak pergi buka akaun CDS dekat syarikat broker saham, anda boleh buka akaun CDS secara online. Tapi masalahnya, kalau anda nak buka akaun CDS secara online, dia punya kos dia untuk buka akaun CDS ni tambah lagi RM1. Tambah lagi RM1. Kalau anda pergi dekat syarikat broker, pergi dekat dia punya pejabat dia, buka akaun CDS, isi borang RM10 je. Tapi kalau anda pergi dekat online, anda buat sendiri ke apa ke, secara online boleh. Tapi RM11 weh. Itulah mahal, RM11. Itu masalahnya. Masalah yang besar lah. Okay, jadi sebab itulah nak buat saham ni kita kena ada modal lah. Modal untuk terlibat dalam saham. Berapa modal permulaan nak kena ada akaun CDS ni? Kena ada RM10. Tak ada RM10, jangan cakap nak jadi pelabur dan trader saham lah. Okay. Lepas tu kalau tak ada masa nak pergi buka akaun CDS, nak buka secara online, tak ada RM11, jangan cakap lah. Gitu Okay, right. So RM10 untuk buka akaun CDS, RM11 secara online. Kemudian, bila akaun CDS kita dah siap, okay, kita dah boleh beli jual saham. So nak beli jual saham tu kena ada modal lah. Modal nak beli saham. Takkan beli saham guna air. Takkan guna air liur beli saham kan. Beli saham tu kena ada modal. Okay, so modal yang biasanya kita sediakan standard. Standard adalah RM1,000. RM1,000. Okay, sebab kita nak transferkan daripada bank kita, online banking kita, ke dalam trading account tersebut. Standard syarat dia RM1,000 untuk memudahkan proses. Jadi RM1,000 kita akan transfer. Jadi kalau tanya saya berapakah nak mulakan, RM1,000 tu adalah fair untuk kita bersedia. Okay, jadi of course RM1,000 ni adalah satu amount yang besar untuk sesetengah orang. Okay, dan ada orang dia kalau ada RM1,000 dia rasa boleh lah. Tapi ada orang dia RM1,000 dia tak ada. RM200 pun tak ada. Jadi sebab tu saham ni, kalau anda nak buat saham, anda kena buat persediaan. Okay, kena buat persediaan modal, persediaan dari segi ilmu, persediaan dari segi equipment untuk buat saham ni, kenalah buat persediaan. Okay, jadi itulah dia, kos dia modal RM1,000 dah boleh. Okay, lepas tu kita kena scale up untuk buat bigger profit. Okay, so secara ringkasnya, itulah permulaan untuk terlibat dalam saham. Okay, so adakah saya menjawab soalan Eli ceria? Okay, right. Faizal RJ is watching. Mariana Venugopal Papa Naikan is watching, student saya ni. Okay, Nurizan Abu, Eda Ghazali, Zai Outlet, Ikmal Raid, Habibah Saleh, Saiful Anwar, Arsad Tahang, Zai Zain. Okay, Muhammad alias Sabu, tuan guna teknik swing ke scalper ya? Okay, tuan Muhammad alias Sabu. Okay, sebenarnya tak ada istilah teknik swing, tak ada istilah teknik scalper. Okay, swing dan scalper ni merujuk kepada berapa lama tempoh yang kita hold sesuatu counter saham. Scalper maksudnya kita jual sekejap, lepas tu kita beli, lepas tu kita jual sekejap je kita dah jual dah. Itu scalper. Swing pula maksudnya dia mengambil masa seminggu, 2 minggu ke 4 minggu. Maksudnya kita hold for longer period sedikit. Okay, itu maksudnya swing. Okay, tapi bukan teknik. Bukan teknik swing, bukan teknik scalper. So, swing hanya menunjukkan tempoh kita hold sesuatu saham. Okay, jadi kalau orang tanya saya scalper ke ataupun swing ke, saya bukan scalper, saya bukan swing, saya bukan short term, saya bukan long term. Saya beli saham ikut potensi yang ada pada counter saham tersebut. Kalau counter saham tersebut ada potensi, dan saya beli. Lepas tu saya monitor. Kalau saham tu naik cepat, alhamdulillah. Okay, right.
Kalau saham tersebut naik lambat, maka saya sabarlah tunggu. Dia jadi lama untuk saya dapat profit lah. Okey, dan ada juga counter saham yang saya beli kemudian dia jatuh. Jatuh saya kena cut loss. Jadi itu juga boleh berlaku dalam saham. Okey, jadi pendekatan yang saya gunakan dalam saham adalah kita tidak set kita scalper ataupun swing, kita fokus kepada potensi counter saham tersebut dan kita perlu monitor apa yang terjadi kepada saham kita yang kita beli tersebut. Okay, so this is the obvious difference antara saya dengan kebanyakan orang kat luar sana. So kat luar sana orang cakap teknik intraday lah, teknik scalper lah, teknik swing. Bagi saya tu semua tak ada. Teknik-teknik tu semua tak ada. Bagi saya is all about potensi counter tu apa, kita faham tak kita beli counter apa, kenapa kita beli counter tersebut, pada harga tersebut, adakah kita jelas. Kemudian kita beli tu, kita tak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Kita monitor dan kita akan bersedia dengan risiko yang kita ambil lah. So that's the idea, cara saya lah. Okay? Boleh ke boleh ni? Boleh ke boleh? Kalau boleh komen boleh. Gitu. Okay? Alright. Roslan Jaafar is watching. Muhammad Hafizan, Muhammad Kamaruddin, Suhaimi Hamid. Okay. Ayu Maria, Maisarah. Kelas belajar berapa kos? Lepas tu next berapa modal starting invest? Bolehkah jadikan monthly income? Ayu Maria, Maisarah. Kelas belajar berapa kos? Kelas kita yang paling rendah harga RM25 sahaja. Okay, RM25. Mahal lah RM25 nak belajar ni. So kena invest sikit lah. Dia punya kos dia keras sikit orang cakap RM25 tu nak belajar. Okay, alright. So kemudian berapa modal starting macam saya cakap tadi, akaun CDS RM10 atau RM11. Kemudian RM1,000 adalah starting untuk kita mulakan langkah dalam saham ni. Okay? Bolehkah jadikan monthly income? Jawapan saya adalah boleh dan tidak boleh. Okay? Boleh bergantung kepada prestasi trade saham kita. Kalau tiap-tiap bulan kita memang buat profit, then kita dapatlah monthly income tu, semua banyak ataupun sikit. Tapi ada masanya mungkin kita akan mengalami loss dalam saham. So ada bulan yang kita mengalami loss, ada bulan yang kita holding, ada bulan yang kita tak trade. Okay, jadi basically buang mindset monthly income ni. So saya nak share juga, kebanyakan orang ni yang tanya tentang boleh tak saham dijadikan monthly income ni, sebab dia samakan saham ni macam kerja makan gaji. Sebab dia pekerja makan gaji sebelum ni, mungkin dia penjawat awam, dia pernah kerja sebelum ni mana-mana, kemudian dia dapat gaji tiap-tiap bulan. Jadi dia nak buat saham ni untuk menggantikan kerja dia, dan dia expect dia dapat income bulan-bulan. Tapi that's not the way macam mana kita melihat pasaran saham. Pasaran saham ni dia ada peluang untuk kita buat profit. Kita tak tahu masa bila kita akan dapat buat profit, lama ataupun pendek, dan kemudian kita boleh loss juga. Okay, jadi sebab tu jangan buang dulu mindset nak buat monthly income ni. Bagi saya, buat dulu saham ni dengan betul, fahamkan dulu apa tu saham, dan barulah anda yang decide anda punya progress dalam saham ni. Nak buat profit berapa banyak, anda yang tentukan. Macam tu, okay? Boleh tak? Okay? Ambo Rosman, Cik Din is watching, Freddy Bond, Syarul Said. Okay, alright. Amir Sky Shop, macam mana nak buat saham ni? Buka akaun CDS CIMB Bank ada ke? Ada CIMB, ada CGS CIMB, boleh buka akaun CDS dengan CIMB. Cara nak hadapi cakap negatif orang yang tak suka kita kerja buat saham kat rumah. Kenapa dia tak suka? Kenapa dia tak suka kita buat kerja saham kat rumah? Dia tak suka sebab apa? Apa masalah dia? Kita kacau dia ke? Kita ada menyusahkan dia ke? So dia tak suka, dia cakap negatif, dia nak cakap apa? Cakap kita tak keluar rumah ke macam mana? Okay, biarkanlah dia. Okay, nombor satu, kita tak boleh nak tutup mulut orang. Orang nak cakap apa, yang baik ke, yang negatif ke, kita tak boleh nak halang. Jadi, apa yang kita boleh buat adalah kita just fokus kepada apa yang kita nak buat. Okay, dan yang penting kita buat benda yang betul, kita tak kacau orang.
Okay, dan lepas tu apa yang orang cakap kita abaikanlah kalau tak berkaitan dengan diri kita. Okay. Alright. Kita buat baik, orang akan cakap negatif. Kita buat benda jahat pun orang cakap benda negatif. Okay, jadi buat apa kita risaukan pasal apa yang orang nak cakap. Yang penting kita tahu apa yang kita buat. Okay, boleh macam tu Alright. Bagilah like. Bagilah like, love. Macam tu Okey, Habibah Saleh, malam buat kajian saham naik, esoknya nak beli saham turun, elok beli ke tak? Apa tu? Malam buat kajian saham naik, esoknya nak beli saham turun, elok beli ke tak? Jawapannya tengok trading plan. Dah buat trading plan belum? Buat trading plan, tentukan entry price, tentukan support price, tentukan cut loss price. Kemudian bila pasaran saham dia buka, harga saham tu jatuh, dia masih lagi dalam ruangan buy kita, kita nak beli, kita tekanlah button buy beli. Kalau dia turun kena CLP kita, kita cut lah. Sama je. Okay? Cuma kita dapat beli pada harga yang lebih rendah lah. Bagus lah tu. Okay, alright. Rozinah Napiah, Tuan, boleh kongsi cara mengurangkan risiko kerugian? Cara mengurangkan risiko kerugian adalah dengan melakukan saham dengan cara yang betul. Okay, dengan mengikut kapasiti kemampuan kita. Berapa modal yang kita letak, ikut kemampuan kita. Jangan ikut orang lain. Okay, dan of course, kita kena buat trading plan sebelum beli sesuatu saham supaya kita tahu berapakah risiko yang kita ambil dalam saham ni. Masalah ramai orang adalah dia buat saham ni tanpa membuat trading plan. Dia beli saham tak ada buat trading plan dulu. Jadi dia tak tahu risiko, berapa risiko yang dia ambil. Jadi dalam program saya, dalam kelas saham saya, dalam online course saya ajar macam mana nak buat trading plan, nak kira berapa risiko kita supaya bila kita beli saham tu kita jelas dengan risiko yang kita ambil lah. Macam tu, okay? Alright, soalan bagus-bagus lah malam ni. Okay, alright. Ayu Maria Maisara, akaun CDS fee RM10. Memang mahal sangat sebab saya orang kaya. Sekarang juga saya buka. Okay, alright. Najib Ajib, Muhammad Najib Syafi'i, Muhammad Azhar Mauta, Hanif Syariat, Muhammad Roshaidi Muhammad Sarki. Assalamualaikum Tuan Nizam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar? Semoga sihat di mana sahaja anda berada. Aziz, Cik Nom, Hairul Nizam Mat Rohani, Fajrul Isnain, Ayu Maria Maisarah RM1,000. Yes, okay. Okay, seterusnya Fiza Syafiq. Tuan, contohnya jika ada RM30,000, seelok-eloknya fokus satu kaunter atau pecahkan ke 3-4 kaunter. Mana yang terbaik? Okay, kalau kita ada RM30,000, kita beli satu kaunter saham, kita berpeluang buat profit yang sangat besar. Kalau profit tu besar, kita akan dapat profit tu besar. Okay, kalau kita loss tu pun besar juga. Okay, itu isunya bila kita beli pakai modal yang besar lah. Okay, kalau kita pecahkan kepada 3-4 kaunter, maksudnya kita diversify, okay, dan juga kita akan boleh manage, bukan satu modal tu dekat dalam satu kaunter dia pecah-pecah lah, tapi kita kena jaga 4 kaunter, 3-4 kaunter. So mana yang terbaik? Jawapan saya adalah nombor 1 adalah persoalannya adalah adakah anda tahu apa yang anda buat? Fiza Syafiq, adakah anda jelas dengan trading plan anda? Adakah anda jelas dengan risiko yang anda ambil? Berapakah cut loss percentage anda? Itu yang perlu anda jawab, sebab bila kita nak beli saham, kita yang kena tahu kemampuan kita dan juga apa perancangan kita. So kemudian juga kita kena tahu kalau kita pakai modal RM30,000 untuk satu kaunter, dan kalau loss berapa persen, berapa kita akan loss. Adakah kita sanggup untuk terima loss tersebut? Kalau tak sanggup, tak perlu pakai modal sampai RM30,000. Mulakan dengan modal yang kecil dulu untuk kita faham apakah prestasi kita dalam saham ni, dan adakah kita boleh buat profit yang dengan konsisten. Itu lebih penting. Okay, maksudnya kalau anda tanya soalan ni, maksudnya anda sendiri masih belum jelas tentang track record performance anda. Anda tak clear lagi okey ataupun tidak anda beli saham. So, saranan saya mulakan dengan satu kaunter dengan modal yang rendah dulu, build up pengalaman. Dari situ nanti anda akan membina pengalaman menggunakan modal yang lagi besar. Okay? Alright. Okay, alright.
Aziz, beli TGG naik. Apa tu TGG? Ayu Maria Maisara, equipment boleh bagi list. Sorry, orang baru. Nak berniaga, harga barang naik. Kuasa membeli jatuh. Okay. Equipment kita perlukan laptop, kita perlukan handphone, kita perlukan internet. Okay, kita perlukan modal lah untuk terlibat dalam saham ni. Okay, alright. So, saya nak break rehat sekejap. Okay, saya nak break rehat sekejap. Ambil masa mungkin 2 minit. Bagi saya masa 2 minit. Okay, sambil tu tolong saya untuk klik button like dan klik button share dan tuliskan komen-komen anda dekat ruangan komen ni. Tuliskan soalan-soalan anda berkaitan dengan saham. Kejap lagi saya akan sambung. Okay, so jangan ke mana-mana. Okay, lepas saya datang balik kejap lagi, saya nak tengok anda masih bersama dengan saya. Okay, so tuliskan soalan anda. Okay, jumpa kejap lagi. Okey, kita bersua kembali. Okey, alright. Adakah anda masih bersama dengan saya? Tes. Kejap tengok kejap. Testing 1 2 3. Okey, alright. So suara saya masih lagi kedengaran Okey, alright. So kita teruskan sesi live ni. Bantu saya untuk klik button like, klik button love dan juga klik button share. Okey, malam ni saya nak menjawab persoalan anda tentang saham. So, apa sahaja soalan anda boleh tuliskan dekat ruangan komen. Okay? Alright, so jom. Aziz, beli buku TNM dan masuk kelas. Alright. Muhammad alias Sabu, boleh. Terima kasih, boleh. Apa yang boleh ni? Okay, alright. Mantap. Okay. Apa tu? Rossi FC, dari macam mana nak kenal EMA 2 tu? Apa tu? Tak berapa jelas soalan. Fungsi EMA. Fungsi EMA dia adalah satu indikator yang digunakan untuk membaca trend pergerakan harga saham lah. Okay, alright. Okay, Yasir Arafat nak tanya tuan, kalau modal RM1,000 beli saham kena untung minimum 2-3% baru dapat cover brokerage fee dan lain-lain charge. Kalau guna teknik Z, price naik keluar BB tapi kurang 2%, patut kita terus take profit atau hold lagi? Yasir Arafat, bergantung kepada level anda di mana. Kalau anda baru belajar, okay, anda beli saham, kemudian anda terkeluar Bollinger Band dan itu ruangan sell dan anda jual, then profit anda tu tidak cover brokerage fee, it's okay. Yang penting sebenarnya dalam proses terawal kita buat saham ni adalah kita nak beli betul di tempat yang betul dan kita nak jual di tempat yang betul. Kita nak practice benda tu dulu. Okay, so jangan fikir pasal nak buat profit dulu. Fikir pasal nak buat saham ni dengan betul dulu. Then, baru kita cerita pasal profit later. Kalau beli saham pun tempat salah, jual saham pun dekat tempat yang salah, macam mana nak cerita pasal profit? Okay, jadi that's why
bila kita mulakan langkah dalam saham dengan modal RM1,000, dengan modal yang rendah, jangan expect profits, tapi expect understanding tentang apa yang anda kena buat dalam saham. Sebab bila anda buat saham dengan betul, maka dengan modal yang kecil tu anda akan dapat scale up for bigger profit. Okay, so itu proses dia lah. Okay, so ni jawapan saya. Okay, alright. Azani Saifi, berapa jumlah charge atau fee yang terlibat tuan semasa beli jual saham? Jumlah charge atau fee yang terlibat, okay, anda kena faham charge yang terlibat adalah brokerage fee. Brokerage fee, clearing fee dan juga stamp duty serta SST. So 4 benda ni ada dekat dalam kiraan so-called brokerage fee itulah. Jadi brokerage fee ni dikenakan semasa beli saham dan semasa jual saham. Bergantung kepada berapa jumlah modal kita masa kita beli dan jual saham tersebut, berapa amount dia akan kira brokerage fee dari situ. So brokerage fee ni setiap syarikat broker saham berbeza-beza. Jadi bila anda nak tahu berapakah charge brokerage fee tersebut, orang yang patut anda tanya adalah remiser account CDS anda. So anda boleh contact remiser anda, okay, dan tanya kiraan brokerage fee tu berapa dan dia akan dengan senangnya menjawab persoalan anda. Sebab itu memang tugas dia untuk explain tentang kiraan brokerage fee. Dia akan bagilah percentage apa tu semua. Tapi kalau anda tanya saya ni tak ada kisah nak fikir pasal brokerage fee. Sebab brokerage fee ni adalah satu amount yang memang dah ditetapkan oleh syarikat broker dan kiraan brokerage fee tu biasanya dikira oleh komputer. Okay, oleh sistem. Okay, jadi biasanya brokerage fee ni kiraan dia tak salah. Dan fokus saya bukan sibuk pasal brokerage fee, tapi fokus saya sebagai pelabur dan trader saham adalah fikir macam mana nak buat the biggest profit. Okay, dan profit tersebut yang akan bayar brokerage fee, sedikit brokerage fee yang perlu. Jadi mindset tu penting. Sebab buat apa kita sibuk pasal brokerage fee? Sebab itu memang nak kena bayar. Okay, dan amount dia bukanlah besar sangat. Lebih baik kita berikan tumpuan sepenuhnya adalah macam mana nak dapat profit yang sebanyak mungkin dalam saham. Mungkin profit 20%, 30%, 40%, 50%, 80%. Profit yang banyak tu akan cover cost brokerage fee tersebut. Berapa persen yang ada. Jadi saya percaya kepada cara fikir tersebut. Sebab ada orang, dia play not to lose. Okay. Tapi saya play to win. So ada beza. Play not to lose dengan play to win. So play not to lose ni adalah orang yang dia fikir benda-benda yang tak berapa penting sangat. Fikir pasal brokerage fee. Tapi orang yang fokus kepada winning, dia fikir macam mana dia nak buat entry counter yang betul pada waktu yang betul. Lepas tu dia dapat jual pada paras yang betul, yang terbaik untuk dapat maximum profit yang boleh lah. Okay, jadi dia ada difference. Tapi tak apalah, mungkin anda baru belajar, baru nak cerita pasal brokerage fee. So semua tu soalan yang anda boleh tanya nanti kepada siapa? Remiser anda. Remiser anda pakai M Plus online, anda tanyalah Remiser M Plus online anda. Anda pakai RHB, anda tanyalah Remiser RHB anda. So mereka akan jawab brokerage fee cost tersebut. Macam tu. Okay? Boleh ke boleh? Right. Siapa ni yang lagi bersama dengan saya ni? Cuba komen sikit. Tak ada orang pun. Tak ada like, tak ada share lah. Cuba klik like. Klik like, klik love dan klik button share. Malam ni saya luangkan masa untuk anda untuk share ilmu tentang saham. Sebab orang cakap kelas saham mahal. Tapi yang percuma pun tak nak dengar. Dekat YouTube pun tak nak tengok. Jadi tu masalahnya. Okay? Alright, Huzaif Yahya, Pali, Wani Omar, Hafiz Arifin, Sherry Ai, Ashraf Said, Pashlili, Kamro Hassan. Ni student baru saya ni yang join NSMO. Alright, Ali Muhammad Amir. Tuan Nizam, macam mana cara nak baca moving average? Cara nak baca moving average adalah kita melihat persilangan. So, moving average ni dia ada dua line. So, dua line ni setting dia berbeza. So, bila kita nak tengok dia punya persilangan dan kita nak lihat candle punya kedudukan tu boleh tak berada di atas kedua-dua moving average tersebut, dan dia adalah permulaan uptrend lah. Okay, so kalau nak belajar moving average, anda ada pilihan untuk pergi ke YouTube. Ada banyak
cara baca moving average. Tapi kalau anda nak belajar cara baca moving average cara saya, kita ada program yang saya sediakan, Premier Saham Mastery 2.0. Kita bukan sahaja belajar tentang moving average, tapi anda akan belajar tentang indikator Bollinger Bands dan juga MACD. Macam mana nak gunakan indikator ni untuk mencari signal permulaan uptrend. Okay, so that's it. Alright, Syazwan Suhaimi, saya ada akaun trading RHB. Kalau nak join dengan tuan, kena tukar akaun CDS ke? Nak join macam mana tu? Nak belajar saham bersama dengan saya? Jawapannya tak kisah. Anda nak pakai akaun CDS apa pun tak kisah. Anda nak pakai RHB boleh, nak pakai M Plus online boleh, nak pakai CGS CIMB boleh, nak pakai Bank Islam online pun boleh, tak ada masalah. Sebab dengan saya bukan remiser, saya bukannya anda bukan klien untuk akaun CDS. Saya adalah just share ilmu je, share ilmu pengalaman saya macam mana terlibat dalam saham. Jadi anda boleh terus gunakan akaun CDS yang anda pakai. Siapa remiser anda teruskan, tak ada masalah, tak perlu tukar. Okay, right? Alright, Eli Ceria, saya minat tapi tak pandai. Join akaun Encik Nizam okey ke? WhatsApp saya. Tak pandai kena belajarlah, Eli Ceria. Okay, tak minat, minat dah ada, bagus, tapi tak pandai kena belajar. Okay, jangan nak buat saham ni, anda kena ada mindset yang betul. Kalau anda ada mindset yang anda tak tahu dan tak nak belajar, lepas tu anda sibuk nak suruh orang melaburkan untuk anda, itulah yang menyebabkan anda mudah terjerat dan terjebak dengan scammer, pelaburan yang menipu dekat luar sana. Okay, so hati-hati, mindset kena betul. Lepas tu ada pula yang komen, orang kaya dan pelabur-pelabur sophisticated memang guna fund manager untuk tolong laburkan untuk mereka. Mereka ni bukannya buat pelaburan sendiri. Yelah, memanglah itu orang kaya, orang sophisticated investor yang dia orang punya income dia setahun berapa ratus ribu, 200 ribu, 300 ribu ringgit setahun. Berjuta dia punya duit. Memanglah dia orang tak ada masa untuk melabur sendiri dan mereka gunakan perkhidmatan license fund manager. Tapi mereka bukannya melabur bodoh-bodoh. Mereka ni ada ilmu tentang pelaburan, tentang perniagaan. Mereka ada mindset yang betul sebagai seorang pelabur dan trader saham. Jadi mereka melaburlah dengan cara mereka. Yang kita ni orang biasa, kenalah pandai-pandai belajar dulu, kenali dulu saham ni, buat dengan cara yang betul. Janganlah ikut cara orang yang kaya, sophisticated investor, tapi kita bukan dekat level tu. Okey, jadi ini pesanan saya kepada anda semualah. Alright, Abdul Aziz Lan, dah lama tak follow My First Sifu Saham. Alright, dah lama juga tak nampak Tuan Abdul Aziz Lan. Terima kasih kerana follow live malam ni. Okay, alright. Ayu Maria Maisara. Okay, fund equipment tu kita ada. Tengok orang pasang 2-3 PC nak trade tu, duk tanya hehehe. Kalau 1K tu kita pecah-pecahkan 4 bakul ke? I mean counter lah, hehehe. Okay, alright. 2-3 PC tu bukan untuk trade saham. 2-3 PC tu untuk edit video. Okay, jangan dikaburi oleh setting-setting ada 6 screen laptop tu. Itu diorang bukan buat kajian saham, bukan tengok saham, diorang edit video. Banyak diorang nak tengok, screen tak cukup. Okay, jadi jangan terpengaruh dengan orang 2-3 monitor kat PC tu, tak payah. Okay, saham satu dah cukup dah kita tengok. Alright, kalau RM1K kita pecahkan 2 ke 4 bakul, I mean counter lah. Jawapannya suka hati. Nak beli 1 counter ke, nak beli 2 counter ke, 3 counter, anda yang tentukan lah. Tak ada salahnya. Nak beli banyak boleh, nak beli sikit boleh, suka hatilah. Gitu Okay, betul, ilmu first. Follow orang yang dah lama hadap ragam trade. Jangan kita nak langgar dinding. Betul tu. Okay, right. Wah, ramai yang join saya live malam ni. Saya tengok ada banyak nama ni. Tapi viewers tak ramai. Boleh tak tolong saya klik like, klik love, klik button share. Okay, bagi ramai sikit. Kalau ramai sikit, semangat sikit saya nak share ilmu tentang saham kan. Borak-borak saham dengan anda kan. Bagi like, love banyak sikit.
kat sini. Percuma je pun like le, bukan bayar pun. Bagi banyak-banyak, bagi lagi. Macam tu. Okay. Alright, Zifah. Okay, right. Fiza Syafiq, faham dan jelas tuan. Memang follow TA dan indikator freemium tuan. Banyak profit dari loss. Terima kasih tuan. Alhamdulillah. Fiza Syafiq, banyak profit dari loss. Share lah sikit screenshot profit dengan my team. PM kita, share your profit berapa. Boleh kita meraihkan, boleh kita ucap tahniah. Okay, so boleh je contact us Wardah Aidif. Wardah Aidif, dah lama tak nampak Wardah Aidif. Okay, use chore. Step pertama nak pilih stock list yang tersenarai dalam banyak-banyak tu. Step pertama adalah nak pilih stock list. Kita kena ada stock screener lah untuk kita buat kajian saham. Boleh pakai KLIC screener, boleh pakai TradingView, boleh pakai investing.com untuk buat screening counter lah. Okay, yang penting lepas kita buat screening counter, kita kena buat kajian saham. Fundamental dan technical analysis. Kita nak tahu apa yang kita beli, kenapa kita beli satu counter tu lah. Alright, Faizal Buang, baru live ke TNM dah? Berapa Dah dekat 45 minit dah saya live. Dah nak berhenti dah live ni. Okay, right. Okay, so saya dah jawab soalan-soalan anda. Jadi tolong tuliskan soalan-soalan lagi. Saya dah kehabisan soalan. Okay, jadi please tuliskan apa sahaja soalan anda di ruangan komen di bawah. Apa sahaja berkaitan dengan saham, atau anda nak tanya tentang saya ke, nak kenal saya lebih lanjut lagi ke, tulislah soalan kat ruangan komen di bawah ni Tuan Nizam tengah free layan live tuan. Alright, terima kasih kerana join Okay, kejap saya nak baca Muhammad Taufik. Dia tulis panjang ni. Okay, dia macam kita berniaga kat tepi jalan jugalah. Contoh, jual nasi bungkus. Nak jual masa bila? Pagi, tengah hari, petang atau malam. Di Alok Start, Kedah, kat main road. kat main road, depan pasar borong, depa entry time petang. Bila sampai time isyak, dah close trade. Produk dah habis. Kita kira profit, terus balik rumah, tidur lena. Sebab dah tahu masa bila bullish dan bearish. Trend dan cita rasa pasaran. Betul lah, boleh kata macam tu juga. Okay. Alright, Zainal Hassan. Okay, esok JDT boleh menang tak? InsyaAllah esok JDT akan melawan Kawasaki Frontale. Macam tu lah. Jadi tadi saya sempat juga tengok dia punya press conference dia. Dia punya persediaan untuk games malam esok di Stadium Sultan Ibrahim Nusa Jaya, Iskandar Puteri, Johor Bahru. Semoga JDT menang, okay, dan membanggakan nama Malaysia di seluruh Asia lah. Okay, jadi saya dekat je rumah saya dengan Stadium Sultan Ibrahim ni, dalam lebih kurang 20 ke 30 minit je. Okay, tetapi saya tak pergilah tengok. Nombor satu, sebab apa saya tak pergi? Sebab saya tak tahu nak beli tiket macam mana. Saya tak tahu nak beli tiket bola ni macam mana. Okay, lepas tu yang kedua adalah saya sebenarnya suka tengok bola dekat handphone je. Sebab sambil tengok handphone tu saya boleh baring, sambil boleh makan ke apa ke kan. Lepas habis game, saya boleh terus tidur. Boleh tidur dah. Kalau macam game bosan ke apa ke, saya boleh tidur terus. Kalau pergi dekat stadium, lepas habis game, nak kena balik pula, nak kena drive lagi. Wah, penat tu, malas lah. Macam tu Jadi saya biasanya tengok dekat handphone je lah. Tengok dekat Facebook Live ataupun dekat YouTube Live. Yang mana ada lah. InsyaAllah 2-0 kita doakanlah semoga dan player JDT kan, anda semua kan, cuba tulis dekat ruangan komen, anda suka player JDT yang paling anda suka siapa? Cuba teka siapa player JDT yang saya paling minat dalam ramai-ramai tu. Player JDT, siapakah player kegemaran saya? Teka-teki malam ni. Cuba tulis kat ruangan komen. Okay. Alright. Faizal Buang, waktu terbaik beli saham jam berapa TNM? Tak kisah jam berapa.
Yang penting anda tahu kenapa anda nak beli saham tersebut. Okay? Tak kisah pagi boleh, petang boleh. Okay, right. Selain saham, tuan buat bisnes apa? Saya buat bisnes training berkaitan dengan saham. Okay, so saya itu bisnes utama saya. Selain itu juga saya ada buat property investment. Okay, sewa rumah. Okay, so itu antara perkara yang saya buat lah. Okay, alright. Azizur Rahman Bakar, pergi counter. Kena sabar queue. Oh, macam tu Alright. Boleh beli online tak? Okay, Zifah. TNM, first time TNM beli saham, berapa modal TNM ya? First time saya beli saham, modal saya RM1,000. Saya transfer duit RM1,000 untuk first time saya terlibat dalam saham. Dan selepas tu, modal saya meningkat lah. Daripada situlah. Ada masa untung, ada masa rugi lah. Audio problem ke? Dengar ke suara saya? Jelas ke dengar suara saya? Khairil Encik Baba kata audio problem. Semua okey ke? Boleh dengar suara saya? Cuba komen sikit. Sapawi Sapawi. Arif Aiman. Jawapannya salah. Player kegemaran saya dalam JDT adalah Shihan Hazmi. Goalkeeper dia. Goalkeeper yang baru tu kan? Saya minat dia lah. Saya minat orangnya dan juga skill dia. Goalkeeping. Very smart lah bagi saya. Saya jarang minat goalkeeper sebenarnya. Tapi goalkeeper JDT saya memang minat. So antara semua orang tu, saya suka Shihan Hazmi. Okay, yang lain tu kemudian barulah yang lain-lain lah. Ada masa audio kurang clear. Oh, ya ke? Saya dah charge dah tadi. Okay. So kurang clear Saya harap jelas lah Biasalah bila saya nak borak-borak tentang saham ni, biasalah ada gangguan. Ada gangguan lah. Goalkeeper orang tak tengok Goalkeeper orang tak tengok betul tu. Tapi insyaAllah esok kita tengok Malaysia JDT lawan dengan Jepun Kawasaki Frontale. Kita tengok hopefully akan ada aksi-aksi yang menarik lah. Macam tu Orang support yang dot score. Oh, okay, right. Buffering kejap coach. Okay, so mungkin line saya tak berapa clear So far okay Okay, alright. Lagi saya nak jawab soalan sedikit. Beli time discount. Okay, use chore. Means randomly pilih stock lah, Lepas tu study background company prospectus kan. Kita bukan randomly pilih stok. Kita pilih stok yang ada kriteria untuk kita buat kajian saham. Okay, jadi kita kena tahulah macam mana kita nak pilih kriteria untuk kita pilih counter saham tersebut. Kemudian baru kita kaji fundamental dan technical analysis dia. So ada cara untuk buat kajian fundamental dan technical lah. Wardah Aidif, buat sublet ke tuan? Saya tak buat sublet. Saya beli property dan saya sewakan. Sublet maksudnya kita sewa daripada owner dan kemudian kita sewakan balik kepada orang lain. Okay, kita jadi subletter lah kita sebut. Tapi saya bukan subletter. Saya adalah investor dalam property investment di mana saya beli property kemudian saya buat sewa kepada orang lah. Macam tu. Saya ada a few property lah yang saya sewakan. Alright, Azizur Rahman Bakar, modal minimum RM20,000. Taklah, minimum RM20,000 tu tidaklah. Baru sedap profit besar, tak juga sebenarnya. Okay, dengan modal yang rendah pun kita boleh buat profit. Okay, kalau modal besar tapi rugi pun besar pun tak best juga. Betul tak? Macam tu Dengar bergaung. Betul ke? Alamak. Saya harap mic saya ni okey lah Alright. Azmi Saifi, berapa nisbah pulangan dan risiko ikut trading plan yang selamat? Kalau ikut standard orang ajar dekat luar sana, 2:1. Itu teori risk to reward ratio lah. Tapi bagi saya dalam pasaran saham ni anything can happen. Kita tengok dia punya signal lah. Kalau ada sell signal kita jual lah. Okay, right. Okay, Cik Husin, Assalamualaikum TNM. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okay, Azizur Rahman Bakar, monitor top glove area 98 cent breakout with volume buyer. Okay, right.
Nak apa lagi? Okay. Lily Dara Ishak. Dah lama tak nampak Lily Dara Ishak. Salah seorang student saya dah lama ni. Okay. Habibah Saleh TNM nak tanya, kalau saham yang dibeli naik lepas tu sayang pula nak jual, kena tunggu turun ke baru jual? Nak jual saham ni ikut signal. Ada sell signal tak untuk kita jual? So anda kena ada sebab kenapa anda nak jual saham tersebut. Jangan main sayang-sayang. Okay, so kalau saham tu objektif kita adalah capital gain, maka dah sampai ke target price kita, ini adalah ruangan untuk sell, dan kita jual untuk take profit lah. Okay, kemudian kalau dia jatuh, kita jual, kita dah melepaskan potensi keuntungan tersebut lah. Tapi apa-apa pun dalam saham ni tak ada yang perfect. Kadang-kadang kita beli saham, lepas kita beli dia jatuh. Kadang-kadang kita jual saham, kadang-kadang dia naik balik. Ini adalah benda yang boleh berlaku dalam saham. Jadi kita janganlah terlalu perfectionist. Okay, dan kita kena, yang penting kita beli betul, jual betul, dapat profit. Kalau loss, loss yang terkawal. Itu yang penting sebenarnya dalam saham. Okay. Alright, Faizal buang. Bulan 7 banyak counter buat teknik ZAG. Oh ya ke? Okay, right. Bagus. 5% only cut loss. Okay, right. Kena bagi hampir close. Oh, kena hampir close macam ni Okay, right. Monitor counter Sarawak. Azizur Rahman ni kita tak nak cerita-cerita lah pasal counter. Okay, so kita tak ada buy call. Okay, kita tak payah nak induce orang untuk beli counter apa-apa. Bila anda nak beli saham, anda kaji sendiri, anda buat keputusan sendiri dan faham risiko yang anda ambil. Okey, tak payah nak ikut-ikut orang. Itu yang penting lah. Nak jadi pelabur dan trader saham, anda kena suka nak buat keputusan sendiri. Kalau anda jenis yang tak suka buat keputusan sendiri, suka ikut-ikut orang, tak payah buat saham. Saham bukan macam tu. Okey, siapa yang tak boleh nak buat keputusan sendiri, anda melaburlah dekat ASB, melaburlah dekat private mandate. Okey, so macam tu. Okey. Okey, Wardah Aidif, kadang nak tunggu candle, tak lepas apa bibi jual awal, bila naik menyesal. Okey, itu semua membina pengalaman lah. Membina pengalaman dan cerita kita dalam dunia saham. Okey, so teruskan perjalanan. Kadang-kadang kita silap, kadang-kadang kita betul. Apa-apa pun, kita kena terima dengan hati yang terbuka. Okey, alright. Yasir Arafat, TNM nak tanya dari hari tu lagi. TNM hadir ceramah memukau. Kalau boleh share poin-poin yang menarik dan bermanfaat dari ceramah tersebut. Kalau best nak join juga nanti. Okay, right. Yasir Arafat, rahsia ceramah memukau, okay, adalah kelas yang saya attend baru-baru ni, bulan 8 Okay, right. So ni rahsia ceramah memukau. Okay, dan bersama dengan mentor saya lah, Tuan Faizul Ikhwan. Okay, so rahsia ceramah memukau ni cerita pasal bagaimana nak menjadi seorang speaker yang menarik di hadapan lah. Okay, so apa yang saya belajar basically kita kena buat aktiviti lah. Aktiviti yang menarik supaya orang engage dengan kita dalam sesi kita lah sebagai seorang speaker. Okay, cuma saya nak share dekat anda sikit. Basically, saya sebagai seorang speaker, trainer saham, style saya adalah saya tak buat banyak aktiviti sebab saya fokus kepada knowledge. Sebab saya tahu orang nak belajar saham dengan saya, mereka nak knowledge yang applicable, yang mereka boleh gunakan dalam aktiviti kajian saham mereka. Jadi saya lebih fokus kepada ilmu, technical dan training. Okay, so main-main semua ni, aktiviti semua ni saya kurang. Okay, dan walau bagaimanapun, ada je benda yang kita boleh implement. Okay, ada benda yang bagus kita boleh implement. Ada yang kita perlu sesuaikan dengan diri kita supaya kita tidak jadi orang lain lah sebagai seorang speaker. So, adakah bagus untuk pergi? Bagus sebab program ni telah melahirkan ramai speaker-speaker yang hebat di Malaysia dalam bisnes masing-masing. Jadi, kalau anda adalah orang yang speaker, anda adalah seorang trainer, okay, dia bagus untuk anda upgrade skill set anda, belajar daripada orang yang berjaya ni lah. Okay, so saya of course saya belajar banyak perkara juga. Dan selain tu juga, program, ingat, kita pergi kelas, kita bukan sekadar nak knowledge.
kita nak environment, kita nak circle, kita nak berjumpa dengan orang yang nak berjaya. Jadi bila kita jumpa dengan orang yang berjaya, kita dapat getaran orang yang berjaya, maka kita juga akan jadi orang yang berjaya. So ini salah satu kelebihan untuk kita pergi ke kelas, seminar dan sebagainya lah. Okay, dan cakap pasal seminar, insya-Allah saya plan nak buat satu program live event face to face, okay, untuk saham. Okay, dan insya-Allah lah saya tengah prepare my team untuk get ready for the event. Tapi saya plan nak buat di Johor Bahru. Kalau ada rezeki kita buat pada bulan Disember nanti. Okay, di mana saya akan invite anda semua untuk berada dalam sesi face to face dengan saya. Dan kita belajar macam mana nak buat duit dalam saham. Okay, siapa yang berminat kalau saya buat sesi face to face dan anda boleh belajar saham direct dengan saya secara face to face. Siapa berminat? Cuba komen berminat. Okay. Dan saya plan ia adalah bukan sesi yang modul newbie. Dia adalah modul intermediate yang fokus kepada tunjukkan cara buat duit dalam saham. Kita akan ada case study, kita akan ada contoh, kita akan ada sharing macam mana cara untuk buat keputusan. Okay, dan sesi itu adalah sesi secara live event. Okay, so sesi tersebut saya tengah dalam perancangan untuk design the program. Okay, saya nak program tu memberi impact yang terbaik kepada orang yang hadir. Maksudnya dia datang tu dan dia balik dengan something. Okay, jadi insya-Allah modul yang saya nak tekankan mungkin lebih kepada teknik yang saya jarang ajar, iaitu teknik untuk trendline, support dan resistance. Okay, jadi siapa-siapa yang dah pernah attend kelas saham saya sebelum ni, yang belajar teknik Z, bila anda attend that program live event tu, anda akan belajar benda baru. Okay, dan of course benda yang saya tak pernah ajar kat mana-mana lah. Okay, so insyaAllah kita plan benda tu. Siapa yang berminat, komen berminat. Okay, dan anda kena updated dengan Facebook page Nizam Malik, sebab segala announcement yang official saya akan announce di Facebook page Nizam Malik, selain dalam Telegram channel Saham Mastery, okay, ataupun untuk circle saya dalam student-student saya dalam Telegram voice chat ataupun Grandmaster Saham Mastery lah. Okay, jadi insyaAllah doakan semoga saya dapat design the module yang proper, yang efektif, yang anda boleh nampak macam mana anda boleh jadi seorang pengkaji saham yang lebih sharp untuk jual beli saham. Okay, insyaAllah kita akan belajar satu hari nanti bila saya ready lah untuk live event program. Okay, tempat saya dah Ricky dah. Okay, saya dah nampak dah kat mana dewan seminar yang saya nak sewa untuk saya buat. Dia adalah Grand Ballroom. Okay, dan insyaAllah memang menarik lah tempat tu lah. Nanti kalau ada kesempatan saya akan share gambar dewan seminar yang saya nak buat program tersebut. Nantikan dekat Facebook page Nizam Malik. Okay, alright. So ada soalan lagi tak? Use chore. Okay, coach, thank you banyak-banyak jawab persoalan saya. Basic knowledge dah ada, cuma belum ada keyakinan. G2 untuk pilih stock. Thank you banyak-banyak, coach. Okay, alright. So use chore. Kalau anda basic dah ada, anda perlukan ilmu kajian saham. Macam mana nak kaji saham secara step by step. So kalau anda dapatkan ilmu tentang kajian saham, anda juga boleh buat kajian saham dengan lebih yakin selepas ini. InsyaAllah saya boleh bantu siapa yang berminat nak belajar cara buat kajian saham. Saya ada framework step by step macam mana anda boleh lakukannya lah. InsyaAllah nanti kita belajar dalam kelas-kelas kita yang akan datang lah. Okay. Alright. Pokde Moksu. Tuan M Plus ada US ke? Yes, M Plus online dah ada dah, M Plus global. Tapi saya tak gunakan lah M Plus global. Tak berapa minat global lah. Saya suka Bursa Malaysia. Sebab Bursa Malaysia ni simple, mudah, okay, dan menguntungkan juga Bursa Malaysia ni. Okay. Alright, Yusuf. Okay. Oh yeah, last question. Pandangan coach sendiri, situasi terkini struktur ekonomi yang tak stabil dengan harga barang yang melambung, masih sesuaikah buat trade invest ni coach? Okey, Yuscur, soalan saya kepada tuan adalah sejak bila ekonomi pernah stabil? Sejak bila harga barang tidak pernah melambung? Okey, sejak bila?
Sebenarnya situasi itu adalah sentiasa akan berlaku from time to time. Jadi, apa yang kita kena buat dalam saham ni bukan sibukkan pasal benda yang kita tak boleh kawal tu semua. Kita fokuskan kepada counter saham yang nak bergerak naik. Ada counter nak bergerak naik, kita beli. Dia naik, kita jual. Okay, harga barang naik ke, ekonomi tak stabil ke, itu cerita lain. Dia boleh impact pasaran saham, tapi ingat ada counter saham yang jatuh, ada counter saham yang naik. Kalau kita boleh kaji counter saham yang nak bergerak naik, kita dapat beli ketika waktunya yang betul, dan saham tu naik, kita dapat jual di waktu yang betul, kita dapat buat profit. Jadi it's not about ekonomi, it's not about politik dan sebagainya, sebab kita ada benda kita boleh kawal, ada benda kita tak boleh kawal. Jadi fokus kepada benda yang kita boleh kawal. Itu pesanan saya, okey? Alright. Okay, right. So maka dah habis dah semua komen-komen anda. Okay, right. Jadi alhamdulillah. Okay, saya dah go through semua soalan-soalan anda malam ni. So adakah anda belajar sesuatu? Cuba komen sikit. Cuba komen sikit. Harus Muhammad berminat untuk attend, tapi tarikh kena beritahu awal. Boleh planning untuk ambil cuti. InsyaAllah nanti kita akan arrange. Kalau jadi, kita akan maklumkan seawal yang mungkin. Dan siapa yang daftar awal, insyaAllah dapat early bird. Murah gila. Siapa yang daftar awal, insyaAllah murah tak masuk akal punya. Okay, untuk program live event, cost dia tinggi. Tapi insyaAllah siapa yang daftar awal, kita nak bagi anda peluang untuk register early bird. Okay, so berapakah dia punya fee dia, nantikan kita akan buat announcement bila kita dah ready nanti. Okay, so siapa yang berminat, anda boleh komen berminat. Okay, dan jangan lupa untuk follow saya di Facebook page Nizam Malik setiap hari. Tekan button follow, tekan button like. Okay, dan setiap hari anda bangun tidur, anda tengok dulu Facebook Nizam Malik page. Tengah hari anda tengok juga Facebook Nizam Malik page. Petang tengok Facebook Nizam Malik page. Malam tengok Facebook Nizam Malik page. Okay, so semoga apa yang saya kongsikan ni memberi manfaat kepada anda. Okay, dan menimbulkan semangat anda kembali untuk menjadi seorang pelabur dan trader saham yang berjaya di pasaran saham Bursa Malaysia. Ingat, semua orang boleh berjaya, tapi make sure anda lakukan saham ni dengan cara yang betul. Buat saham dengan cara yang salah, memang tergolek. Jadi saya optimis dan saya fokus untuk tunjuk ajar anda macam mana nak buat saham ni dengan cara yang betul. Kerja anda ikut jalan tersebut, dan insyaAllah anda akan berjumpa hasilnya satu hari nanti. Okay, so saya rasa setakat ini sahaja untuk sesi live pada malam ni. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anda semua yang sudi untuk follow secara live dan secara ulang tayang. Okay, selepas habis live ni, atau mungkin bila kita upload dekat YouTube nanti. Siapa yang tonton kat YouTube juga, terima kasih. Okay, dan insyaAllah kita jumpa lagi dalam sesi live yang akan datang. Okay, Madeline Ijon, fee murah sebahagian dari sedekah itu tuan. Okay, alright. Of course sedekah, tapi kita pun ada kos pengendalian seminar. Kita ada dewan seminar kena bayar beribu ringgit. Okay, dan kita ada tim yang support sepanjang program berlangsung lah. Okay, jadi of course yang penting bila anda bayar, anda dapat sesuatu yang bermanfaat, yang dapat upgrade knowledge anda, dan anda boleh menjadi seorang pelabur dan trader saham yang berjaya. Itu lebih penting. Okay, ingat, bila kita attend program, ia adalah peluang yang kita beri kepada diri kita. Bukan apa yang kita bayar, tapi apa yang kita dapat adalah value yang lebih tinggi, yang boleh kita gunakan sampai bila-bila. Kalau kita ada mindset macam tu, kita tak akan berkira pasal harga. Sebab everything is expensive now. Jadi kalau kita sibuk pasal nak murah, nak percuma, it's not the way. Tapi kalau anda value satu benda tu bermanfaat untuk anda bayar dan anda dapatkan the benefit tu, insyaAllah dia akan boleh digunakan untuk bertahun-tahun lamanya, seumur hidup. Jadi itu yang berlaku pada saya. Saya invest untuk knowledge, saya belajar, dan saya gunakan ilmu tu untuk improvement kehidupan saya. Jadi itu yang saya nak share kepada anda, macam mana anda juga boleh lakukan perkara yang sama. Yang penting anda ada mindset yang betul, okay, untuk timba ilmu, untuk berjaya,
okay, dan bertanggungjawab atas kejayaan anda sendiri tanpa menyalahkan orang lain bila kita gagal. Okay, so itu mindset yang penting. Okay, jangan follow mindset orang yang tak committed, okay, yang mindset orang yang just fokus kepada benda percuma, yang murah-murah. Kita ada standard yang tinggi sebab kita nak berjaya. Okay, dan nak berjaya ni perlukan pengorbanan. Pengorbanan dari segi kos, dari segi masa, tenaga, okay, kesakitan, okay, keperitan, okay, macam-macam pengorbanan. Pengorbanan tinggalkan family untuk pergi belajar. Semua ni adalah mindset orang yang nak berjaya. Okay, jadi saya harap anda ada mindset tu, okay, dan saya nak bersama dengan anda yang ada mindset yang betul dalam circle saya, insyaAllah. Okay? Alright, so setakat ini saja. Kita jumpa lagi. Mohon maaf sebarang salah dan silap. Saya harap jawapan-jawapan saya terjawab untuk persoalan-persoalan anda. Take care semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam hormat. Saya Nizam Malik dari Saham Mastery. You are TNM, you are the next millionaire. Take care dan bye bye.